Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu'u al-ana 'alaikum rajulun min ahli al-jannah. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع الرجل مثل المرأة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو فقال إني لحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس رضي الله عنه فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث ليال، فلما رآه يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعارى وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليالي وكدت أن أحتكر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا حجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا 3 مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت 3 المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك فلم أراك عملت كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت.
ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghasya wa la ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Faqala Abdullah, hadhihi allati balagat bik wa hiya alladhi la nutiq, atau kama qala, hadis sahih rawahu Ahmad. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi SAW lepas daripada satu sembahyang fardu. Nabi dia macam tu, dia habis-habis sembahyang fardu, dia akan duduk di satu sudut dalam masjid. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni pakat main duduk dekat. Depa macam tu, depa tengok Nabi duduk seorang, depa nanti akan ambil peluang. Sebab nak jumpa Nabi ni satu orang yang susah. Payah nak jumpa Nabi ni tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal Nabi ni dia ketua negara. Dia ketua agama. Dia ni maksud dia orang nombor satu negara. Payahlah. Kita pun macam tu juga. Orang nombor satu negeri baru mai tempat kita baru ni pun. Tu pun kita merumun tak sangka dah. Nak kira nak boleh pergi salam dia tu pun, kalau boleh salam, syok. Padanlah dengan sampin nak kita pakai tu. Tapi kalau tak boleh salam pun, kira okey lah. Pasal dah kita main dah majlis yang dia ada dalam tu. Yang ni Nabi SAW. Bila Nabi duduk seorang, sahabat Nabi nanti akan pergi rumun. Korang-korang kalau mereka tak boleh dengar satu dua hadis pun, mereka akan dapat doa daripada Nabi. Yang tu mereka mahu. Kalau Nabi tak berdoa kat mereka pun, korang-korang mereka boleh duduk dekat Nabi, mereka boleh tengok muka Nabi. Yang tu pun dah cukup dah, yang kata bagi sahabat Nabi ni. Jadi sahabat Nabi, Anas bin Malik kata, bila habis semayang kami pun pergi duduk dengan Nabi. Sambil-sambil duduk tu, tiba-tiba Nabi SAW kata apa? Yatlu'ul ana alaikum rajul min ahlil jannah. Nabi kata ni, saya yang bertunggu saat. Saya ada satu orang lelaki-lelaki, dia ni ahli syurga, Nabi kata. Tuan-tuan, ahli syurga keluar daripada mulut Nabi ni. Kalau keluar daripada mulut ustaz kata dia tu ahli syurga pun, orang bakal pergi ambil yang tawang kat dia. Ni daripada mulut Nabi. Nabi ni siapa? Nabi kekasih Allah. Nabi ni siapa tuan-tuan? Orang yang dekat dengan Allah. Nabi ni siapa? Nabi ni utusan Allah. Maknanya kalau dia bercakap kata kawan tu ahli syurga, confirm kawan tu ahli syurga. Pasal Nabi tidak akan bercakap mengikut hawa nafsu dia. Maknanya dia bercakap menurut wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan pada dia. Bila Nabi sudah habang kata sekali hamba tengok sekali ada satu laki-laki dia akan keluar main daripada masjid ni, dia ni ahli syurga, Nabi kata. Sahabat ni pakai excited. Siapa dia depa ni? Fatala ar-rajul minal ansar. Tiba-tiba keluar sungguh seperti mana yang Nabi sebut. Satu orang Madinah yang dia keluar itu tantifu lihyatuhu min wudu'ih. Tak ada apa istimewa dekat dia pun. Kok dia ni handsome ke, kok dia ni pakai nampak kemah ke, tak ada apa. Dia keluar tu dengan ada jambang sikit dan nampaklah orang kata apa, cebisan-cebisan air semayang dia duk ada di janggut dia sikit. Wa qad ta'allaqa na'laihi biyadihi shimal. Lepas tu tangan kiri dia ni duk orang kata apa, duk pegang kasut. Macam orang biasa. Dia bukan orang istimewa pun. Kalau dia ni orang hebat dalam masyarakat, kasut takkan dia nak pegang, mesti ada orang lain pegang kasut dia. Kalau dia ni orang yang ternama dalam masyarakat, dia mesti ada haibah dia. Dia mesti ada nampak orang kata apa nama kepribadian dia tu. Dia nampak kemai, dengan pakai dia kemai, dengan apa semua, dengan janggut, dengan misai dia nampak rapi, dengan cara jalan dia pun satu orang konglomerat punya. Lepas tu kasut pun ada orang pegang kasut dia. Dia tak pegang kasut, dia cuma pegang wallet dia. Wallet pipe. Bukan, haizat pipe wallet tu lah. Dia pegang yang tu ya. Tapi ni tak, dia pegang kasut sendiri. Jadi tak ada apa istimewa dekat dia pun. Sahabat Nabi tengok-tengok, mereka pun terkesima dengan apa yang Nabi sebut, dengan apa yang ditunjukkan oleh orang tu. Duk esok pun macam tu juga.
Falamma kana al-ghadu, kata Anas bin Malik, habis daripada semayang, kami duduk dengan Nabi. Sambil-sambil kami duduk dengan Nabi, qala an-nabiyyu mithla dhalik. Nabi kata, sekali lagi, hari kedua. Nabi kata, lagi ada satu ahli syurga nanti akan keluar, Nabi kata. Ar-rajul fatala ar-rajul mithla al-mar'atil ula. Lepas Nabi kata tu, memang betul. Kawan hak kemarin keluar juga. Keluar dengan cara macam tu lah. Dengan ayak semayang apa, duk ada sikit di muka dia, dengan duk pegang kasut, duk berjalan. Tak ada apa. Falamma kana al-yawmu thalith, pada hari yang ketiga, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidah. 3 kali Nabi surah sebut hari yang ketiga. Nabi kata lagi, ada satu ahli syurga nanti keluar mai daripada masjid ni. Tuan-tuan, 3 kali. Hak sekali ni pun kira kemah dah. Pasal keluar daripada siapa? Keluar daripada mulut Nabi. Bukan keluar daripada Abu Lahab, bukan keluar daripada Abu Jahal, bukan keluar daripada sahabat-sahabat dah. Keluar daripada Nabi, kata dia ni ahli syurga. Sahabat Nabi tak puas hati ya. Dia tak puas hati bila Nabi dah claim kata kawan tu ahli syurga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falamma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pun dah habis-habis sembang dengan depa apa semua, Nabi pun bangkit. Nabi tahu nak balik, Nabi pun balik. Bila Nabi balik, rupa-rupanya Abdullah ibnu Umar, dalam ramai-ramai sahabat Nabi ni, anak Umar Al-Khattab. Anak Umar Al-Khattab ni, dia tak puas hati. Apa keistimewaan kawan ni sampai Nabi SAW kata dia ni ahli syurga? Dia tak puas hati. Dia nak cari juga. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal jenis sahabat Nabi ni, mereka tak boleh tengok orang lain lebih daripada mereka, daripada segi ibadat. Mereka tak boleh. Yang ni yang tak ada kat kita. Kita hang nak semayang sampai bengkak dia hang punya pasal ya. Hang nak main masjid, hang nak lena di masjid, hang nak baca Quran khatam sampai sehari berapa puluh kali, hang punya pasal ya. Janji hang jangan kacau aku sudah. Aku ni kira boleh semayang ni, semayang sunat ni lain kali aku buat. Tak ada masalah, kita tak tamak macam tu. Kita tak boleh tengok kalau dia ni duk pi masjid selalu, duk lalu depan rumah kita, kita tak rasa ni, dia ni duk lalu, aku tak puas hati. Pasal apa? Pasal dia ni lagi tua daripada aku, dia ni lagi tak larat daripada aku. Tapi pasal apa? Aku tak boleh nak follow dia. Kita tak ada perasaan macam tu. Bila kawan tu boleh duk masuk di masjid, sagi dia semayang tahiyatul masjid, habis tu dia buka Quran, dia baca selai dua lay. Kita tak macam tu. Kita masuk dalam masjid, cari-cari dinding apa semua sikit, duduk-duduk, lena sementara nak tunggu maghrib. Tu kita. Orang kata hang tak buat macam dia. Dia kata ni aku boleh main masjid pun besar tu ha. Lebih gitu. Yang kata kita ni. Lepas tu bila kita dengar hadis Nabi, cerita macam mana sahabat Nabi, mereka betul tamak sungguh dengan syurga, mereka tamak dengan amal ibadat. Kita tak rasa apa. Faham tak? Pasal kita tak ada sifat nak bersaing tu, tak ada. Okey, kalau hang boleh semayang, hang mangkit tengah malam, aku pun nak mangkit tengah malam. Okey, tak ada masalah. Hang boleh puasa. Ni puasa Muharram hari ni. Hang boleh puasa daripada kemarin 9 campur hari ni, lepas tu esok pula 3 hari. Ada orang nak abang kat kita ni, saya ni nak puasa 3 hari. Tak apa ikut hang, aku sehari ni pun Allah duduk dalam tempayan dia lah. Sehari ni pun duduk dalam tempayan lah dia, sementara nak tunggu maghrib ni. Kita macam tu. Kita tak rasa, tak apa, hang kalau hang 3 hari, aku nak buat sampai 6 hari punya aku nak buat. Pasal apa? Saya kalau habis 10, aku nanti akan sambung 11, 12, 13. Dalam bulan Islam, itu adalah hari putih yang disunatkan untuk nak puasa. Aku nak tambah lagi 3. Dia nak macam tu, tuan-tuan sekalian. Bukan nak bangga kat orang, tapi dia duk nampak apa? Dia duk nampak tamak syurga yang akan Allah Ta'ala bagi. Macam tu. Ini sahabat Nabi. Jadi Abdullah ibn Umar, dia tak puas hati. Dia terus pergi jumpa lelaki tadi ni, dia pergi ligan lelaki kawan tu, dia pergi kata apa? Dia kata, inni lahaitu abi fa'aqsamtu alla adkhula alaihi thalatha. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaik hatta tamdiya fa'altu. Dia pergi, dia tuan-tuan sekalian, kita kalau kita nak tengok dia ni macam mana kepribadian dia, kita tengok macam mana dalam rumah dia. Jangan tengok di luar rumah.
Tengoklah rumah macam mana perangai dia. Yang paling tahu tentang kita ni siapa dia? Orang rumah kita. Takat kawan dia boleh sembunyi. Nampak bagus ustaz tu, nampak kemas sikit. Kawan. Dia memang kemas. Pasal kawan. Tapi kalau siapa yang tahu tentang diri dia ni, siapa yang tahu tentang kita? Orang rumah kita. Kan? Lagu kita pi hantang, pi rumah dia, pi pelepas anggot tak ada biji buang sekilo, saja duk pi sembang ni, duk tunggu haji nak balik mai ni. Haji ni betul-betul di rumah dia lagu. Mana pasal nampak di masjid ni, nampak sakana ni. Di masjid dengan semayang tak berhenti apa semua. Bini nak kata apa? Masjid. Dia bunyi gitu ya? Masjid. Kita tahu dah, ambil balik apa nama buah anggot tu, balik makan kat kita. Entah nampak tak? Dia dulu tu ya. Jadi Abdullah ibn Umar, dia kata macam mana aku nak cari jalan, aku nak masuklah rumah dia. Aku nak tengok apa amalan yang dia buat sampai dia hebat sangat. Nabi kata ahli syurga ni. Tuan-tuan, nak masuk syurga bukan mudah. Apatah lagi benda ni dapat declaration, dapat pula orang kata apa, dapat pengumuman, dapat jaminan daripada Nabi. Syurga pula tu. Bukan Nabi nak kata dia ni sikit lagi nak masuk syurga ke, dia ni nanti Tuhan bagi kat dia baju ke apa. Tak. Syurga tu Tuhan bagi. Jadi ini bukan satu tawaran ataupun satu jaminan yang sikit, yang besar. Abdullah bin Umar, dia sudah cari akai. Dia kata kepada lelaki tu, dia kata, inilah haitu abi. Dia kata, aku nak abang gang sikit. Dia kata, aku ada masalah sikit. Aku dah berselisih dengan pak aku. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Aku selisih dengan dia. Fa aqsamtu an alla adkhula alaihi thalatha. Bila aku berselisih, aku berjanji, aku bersumpah aku takkan balik rumah 3 hari. Dia kata. Aku abang kat dia. Bila aku duk bergaduh dengan pak aku tu, pak aku duk marah kat aku apa semua, aku abang kat dia. Aku tak mau balik rumah. Aku tak mau pijak ni di tanah ni, rumah ni 3 hari. Aku tak mau pijak. Dia sudah abang kepada laki yang Nabi SAW kata ahli syurga tadi ni. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tamdhiya fa'altu. Lah ni yang jadi masalah apa? Bila dah aku kata aku tak balik rumah 3 hari, aku tak tahu nak lena tak mana. Kan? Dia ambil bergaduh dengan pak hang apa? Kalau ayat kita lagu tu lah. Bergaduh dengan pak hang lu mencari aku pula. Kan? Dia kata boleh tak boleh kalau hang bagi aku tumpang rumah hang 3 hari? Dia nak tengok tu. Tuan-tuan. Apa kata kawan ni? Speed trap yang pertama. Sayyidina Umar sudah pasang kepada kawan ni. Lepas. Kawan ni kata apa? Naam. Tak ada masalah. Mai, rumah aku terbuka untuk hang. Tu dia tuan-tuan sekalian. Bolehkah kita lagu tu? Saya pula main habang atau minta maaf tuan-tuan, saya bergaduh dengan bini tadi, jadi malam ni saya nak tidur rumah tuan-tuan. Siapa nak bagi offer kat saya? Agak-agak tuan-tuan nak angkat tangan ya? Masjid besar Ustaz. Itu ada buah ayat tu. Masjid besar, saya pun tahu. Kan? Tuan-tuan, Anas bin Malik kata apa? Abdullah ibn Umar dibenarkan tidur rumah kawan ni. Bukan mudah nak terima ni. Fakana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilka 3 layali. Dia habaq kata 3 malam aku nak tidur rumah hang. Kau untuk kita tak ada masalah mai. Tuan-tuan, dia pun bagi tidur. Malam yang pertama, falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghaira annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashi dzakara Allah azza wa jalla wa kabbara hatta yaquma li salatil fajr. Abdullah bin Umar, dia duduk mak tengah malam. Selalunya tuan-tuan sekalian, tengah malam lah nak tengok dia ni macam mana hebat tak hebat. Tengah malam mangkit tak mangkit mayang tahajud. Abdullah bin Umar, malam tu dia tak lena. Dia duduk tunggu daripada pukul 1, daripada pukul 2, naik pergi pukul 3, naik pergi pukul 4. Dia duduk tunggu. Dia pukul 4 dah ni. Selalunya pukul 4 orang dah mangkit dah kalau sembahyang tengah malam ni. Ni tak dengar apa pun. Tak mangkit pun ni. Cuma Abdullah bin Umar dia perasan, dia kata kawan ni, dia mangkit-mangkit, ingatkah dia mangkit nak pergi bilik ayang, apa semua nak ambil ayang semayang, nanti semayang 2 rakaat, baca Quran, apa, lepas tu berzikir, apa semua ni. Tak ada. Kawan ni mangkit-mangkit juga, tapi mangkit, pergi ubah tempat tidurnya. Daripada kepala kot depan, pergi ubah kot tepi ya.
Kan sambil-sambil duk mangkit tu zakarallah, dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, dia berzikrullah sikitnya. Allahu akbar, subhanallah. Dia sebut yang tu ya sambil-sambil duk mangkit tu. Hatta yaquma li salatil fajri. Dia letak pala, lena pula sampai subuh. Nampak tak sekalian? Kita tengok apa keistimewaan dia ni. Qala Abdullah ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khairah. Aku duduk rumah dia 3 hari itulah dia buat macam tu. Sekali dia mangkit tengah malam, dia terjaga sat, dia mangkit, dia perubah, dia katok-katok apa nama bantai apa sikit, dia letak bala, dia lena balik. 3 hari. Cuma aku duk tengok macam mana cara dia bercakap dengan ahli keluarga dia cukup lembut. Nampak? Maknanya apa? Abdullah ibn Umar dia kata apa? Lam asma'hu yaqul. Aku tak dengar pun keluar daripada mulut dia illa khaira, melainkan benda hak bagus ya. Dia cakap dengan bini dia pun bagus, dia pun layan Abdullah ibn Umar, dia layan sungguh, dia sembang dengan anak-anak dia pun dengan sembang hak lembut. Bagus dia dengan ahli keluarga dia ni. Tak ada lu tunjuk bebai, tak ada nak lempak barang, nak hawin barang apa, tak ada. Tak nampak. Tuan-tuan sekalian, tak nampak. Kita kadang-kadang kalau perongai dia nampak ayat waktu tu walaupun ada tetamu pun. Kita kata buat kita. Allah abang lambat sikit. Hang ni, dia jegih tu. Dia jenis duk tekan, hang ni, hang tak nampak orang ni. Kita dengar. Tapi kita buat tak arti, buat serba pekak lah pasal kita nak minum ayat teh tu. Kalau kita pun buat pegang bau dia, tak payah apa semua. Dia sigung pergi sedih, dia kata, hang ni main rumah aku 3 hari ni pun besar tuah dah. Lah, kan ni Lena dipangkin luar rumah. Nampak dah, tuan? Dia nampak juga, tapi tak nampak langsung. Dan tak nampak pun kata dia ni buat-buat sebagai dia ni orang bagus. Tak nampak, memang betul dia ni bagus. Yang ni, yang Abdullah ibn Umar nampak. Bila dah habis dah hari yang ketiga apa semua, wakidtu an ahtaqira amalahu, qultu ya Abdullah lam yakun baini wa baina abi ghadab wala hujur. Dia abang kat kawan tu, dia kata aku nak balik lah. Cuma aku nak abang, aku minta maaf banyak-banyak. Sebenarnya aku tak bergaduh pun dengan pak aku, dia kata. Aku tak bergaduh pun. Aku buat macam ni, aku cari akai untuk aku nak masuk dalam rumah hang. Pasal apa? Pasal hang ni Nabi SAW sebut tentang hang 3 marat, sampai 3 kali kata hang ni ahli syurga. Maknanya bagus sungguh lah. Boleh faham tuan-tuan? Kita pun macam tu tuan-tuan sekalian. Kita ni bila sakit ataupun meninggal, orang ada abang ni ustaz ataupun siapa-siapa lah, ni dia ni meninggal dah. Allahu akbar, orang bagus tu tuan-tuan, bagus sungguh. Nampak dia keluar pada kalam tu. Kalau kita abang kata dia ni sakit, sakit tak mati lagi, tu jahanam tu. Maknanya apa? Ada something tu. Nampak tak? Tapi kalau keluar pada Allah, bagus, dia tu bagus. Dia keluar sikit je. Tuan-tuan, kawan ni dapat duit ke? Duk puji hak kawan sakit ni. Duk puji hak kawan mati, dapat duit ke? Tak dapat apa pun. Tapi dia keluar secara spontanis, kata orang putih. Secara spontan dia keluar main. Kan? Ya Allah, meninggal dah, subhanallah. Bagus dia tu, bagus. Dia keluar macam tu. Allahu akbar. Tuan-tuan, keluar perkataan bagus tu, Allah Ta'ala bagi kebaikan dekat dia. Maka dia ni pun sama. Dia kata aku saja duk main rumah hang, aku saja buat akal main rumah hang. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut tentang hang 3 kali, kata hang ni ahli syurga. Kalau sekali pun aku tak puas hati, ni 3 kali lagi aku tak puas hati lah. Jadi aku nak tahu apa amalan yang menyebabkan hang ni disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Kami pun nak juga. Nak tengok hang buat apa. Dengan amalan yang hang buat tu, yang membolehkan hang masuk dalam syurga, kami pun nak buat juga. Dia habang macam tu kepada saya, kawan hak tadi ni. Kawan tu kata apa tuan-tuan sekalian? Dia kata, ma huwa illa ma ra'ait. Dia kata, aku tak ada amalan apa aku buat. Allah, tak ada apa. Dia kata, aku orang biasa. Ma ra'ait, makna dia apa yang hang tengok, apa yang hang nampak. Hang pun main rumah aku 3 hari, hang pun tahu aku macam mana kan. Hang pun tahu kata perangai aku macam mana. Hang pun dah nampak dah sifat aku di rumah macam mana. Macam tu dia kata, tak ada apa istimewa pun. Tu dia tuan-tuan sekalian. Kita lah, ya Allah, bukan orang baganyok lah, orang bagang kelapa. Abang kata, hang ni
Kemai no, ahli syurga. Dia mula jadi korabau punya. Korabau bangun kepala. Tak berang pandai tahu. Dulu aku habang dah dulu ni. Pilih aku. Dia nak pikir tu. Dia nak pikir tu pula. Apa tak silap orang. Lah ni baru hampa nampak. Kata siapa aku yang sebenarnya. Nampak dia nak pikir tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Falamma wallaitu da'ani ma huwa illa ma ra'ait. Cuma aku nak abang ya. Aku ni jenis satu orang yang la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghashah. Aku tak suka duk cari masalah dengan duk fikir masalah orang. Dia macam tu. Aku jenis macam tu. Maknanya apa ke bahasa kita ni? Aku tak suka jaga terfikir orang. Kalau hang nak main rumah aku, hang nak main cerita tentang keburukan orang, hang pergi duk jauh. Kalau hang saja duk gamit aku duk naik motor, hang boleh duk gamit daripada seberang jalan. Hanya semata-mata hang nak habaq kata dia ni teruk, hang nak habaq kata dia ni macam ni, hang nak habaq kata dia ni sekian-sekian macam ni, hang sudah silap orang, hang pergi cari orang lain. Aku tak ada masa aku nak fikir, melainkan aku nak fikir diri aku. Dia, tuan sekalian. Ni yang payah ni. Kita kalau kena gamit lagu tu, break menyakang, tak tahu. Kona pergi apa cerita? Oi, cerita bagus. Buka pintu pula lagu duk menyembang berdiri pula. Sagi duduk atas bonet kereta pula. Lepas kali duduk lah kereta pula. Lepas tu tolak kereta. Minyak habis. Duk sembang tu. Tuan sekalian. Syok sembang ke orang ni. Dia jadi syok. Oh ya ke? Lepas tu kita pula duk tukang-tukang tambah pula. Kawan nak duk cerita ni lagi syok lah. Nampak tak? Dia kata dah. Dia kata la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghashah. Aku tak suka aku cerita ke orang. Hampa nak main abang kat aku pun aku tak mau dengar. Kalau aku nampak ada keburukan orang depan mata aku pun aku nanti akan tutup. Lepas tu aku tinggal tang tu ya. Aku tak mau duk sambung lagi bercerita dekat orang. Bukan masalah aku. Aku tak dapat apa-apa faedah pun kalau aku cerita buruk dia kepada orang. Apa yang aku dapat? Wala ahsidu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu. Nombor satu yang aku tak suka jaga tepi ke orang. Nombor dua apa? Aku ni tak rasa langsung hasad. Maknanya siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi kurniaan rezeki kepada dia. Allah Ta'ala bagi kat dia bini baru ke? Allah Ta'ala bagi kat dia pangkat baru ke? Allah Ta'ala bagi kat dia harta yang banyak ke? Aku tak rasa apa. Melainkan aku berdoa untuk dia supaya ditambahkan lagi rezeki Tuhan bagi dekat dia. Aku tak rasa dia nak monopoli harta aku. Aku tak rasa dia nak ambil rezeki aku dah. Pasal apa? Pasal rezeki masing-masing. Kalau dia ada rezeki dia, aku ada rezeki aku. Maknanya apa? Yang dia ambil itu hak dia. Hak aku pun ada. Allah Ta'ala bagi kat aku. Macam kita pergi menjala, tuan sekalian. Bila kita nampak pont kita tu orang sudah masuk menjala. Ni kaki menjala lah, bukan kaki burung. Kan? Kita nampak bagus punya kawan duk tebang menjala. Kita kata jahanam kat aku. Pasal apa? Dia dah ambil dah ni. Dia pun dah angkat semua masuk. Ikan puyuh lah, ikan sepak benua apa bagai masuk. Dia tarik. Dengan satu timba punya ikan boleh kat dia. Dia pun kata aku nak balik lah. Lepas tu kita pi tang tu tuan kan, kita pi tu dengan hasrat macam mana? Kita mesti rasa, habis ikan boleh kat dia habis semua dah. Salah. Pasal apa tuan-tuan? Dia mengambil itu hak dia. Itu dia punya. Hak kita ni belum tentu, tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya bila kita pun duk pergi tebang juga jala pitang tu, ikan ruan hak besar tadi ni hak tak kena di jala dia tu masuk ke jala kita. Masuk, tarik sikit punya 15 kilo punya ikan ruan kepala sikit punya besar punya dapat kat kita. Tuan-tuan nampak tak? Rezeki masing-masing. Pasal kita duk fikir, kalau sekali dia ambil habis kat dia semua ni pasal apa? Pasal kita duk fikir rezeki tu di atas kehendak kita, bukan Tuhan bagi kat kita. Kalau kita fikir rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Kalau Tuhan bagi, takkan Tuhan nak mempersia-siakan hamba dia ni? Boleh faham tuan sekalian? Kalau kita fikir macam ni, tak bergaduh. Siapa yang buka kedai pun sebelah menyebelah tak bergaduh. Pasal apa? Pasal hang ada customer hang ada rezeki hang, aku ada rezeki aku. Yang nak pergi cari di kampung Kalai, Jeniang pergi cari Tok Bomo Siam, nak pergi tebang apa nama buang ayam acang kedai orang ni apa pasal? Boleh tuan sekalian. Tuan-tuan angguk-angguk ya.
Jumpa bomo siam, jumpa ayak. Tak mau macam tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, bila Abdullah ibnu Umar diperjelaskan tentang dua sifat kawan ni yang ada kat diri dia. Dia kata apa? Hadhihi allati balagat bik. Oh, Abdullah ibnu Umar kata apa? Hang cukup bagus. Hang cukup bagus. Wahya alladhi la nutiq. Maknanya benda ni mudah untuk kita nak sembang di mulut, tapi nak buat tak semua orang boleh buat. Tak semua orang boleh buat, tuan-tuan sekalian. Oh, dia main juga kita. Tuan-tuan tu, so tengok orang lain, tengok adik-beradik kita sudah. Tengok adik-beradik kita. Anak kita dalam SPM baru ni ke, dapat kurang sikit daripada anak abang kita. Allah, abang kita sudah bubuh dalam grup apa semua, alhamdulillah dapat tahniah bagus apa semua. Kita duk bahasa apa? Dan habuan kita lah, betul tak? Dah anak kita macam tu. Anak kita ni pun jenis kira pergi sekolah lena, balik sekolah pun lena. Serupa kita di masjid serupa tu ya. Lepas tu kita nak salah anak awak apa? Kita kata, pirah dia ni, tunjuk apa? Tunjuk kat bini hang, tengok abang. Allah, mentang-mentang lah anak ada cerdik. Hak ni lah cerdik pun, hak lain semua tik ketum ya. Dia lebih saja nak pergi cari perangai tu. Siapa? Dengki. Boleh faham? Ni adik-beradik, apatah lagi jiran tetangga, apatah lagi duduk dalam masyarakat yang banyak ni. Ya Allah, tuan-tuan, ni sifat ni. Jadi dua benda ni kalau kita boleh buang, apa kata Nabi SAW? Ahli syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, ini hadis kita baca malam ni. Nombor satu, kesimpulan dia apa? Mulia di sisi manusia, belum tentu mulia di sisi Allah. Hina di sisi manusia, belum tentu hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kawan ni tadi ni, orang tak kenal dia, tapi Allah Ta'ala kenal dia. Orang nampak kemuliaan orang lain, tetapi Allah Ta'ala tak nampak kemuliaan yang orang nampak kepada kawan tu tadi ni. Boleh faham tuan sekalian? Yang kedua, kita berusahalah untuk nak jadi orang bagus. Pasal tak rugi jadi orang bagus. Pasal apa tuan-tuan? Yang pertama sekali doa daripada orang. Jadi orang bagus, orang akan sebut bagus ya. Yang kedua apa? Allah Ta'ala mengenali kita. Dan Tuhan bagi syurga kepada kita. Dan yang ketiga, jangan kita memandang rendah dan juga buruk sangka kepada manusia. Jangan. Kita duk nampak dia ni nak main mengaji kan, tak nampak siapa main mengaji, hang tengok cara pakai lagu ni nampak. Tak tuan-tuan sekalian, rupanya dia ni lah memang duk pergi mengaji, pergi merata apa semua dia ni. Kita tak sangka. Yang kita duk nampak, dia ni nampak semangat mengaji ni. Rupanya tak, bukan semangat mengaji, saja nak menutupi saja ya, sifat yang tak elok ada pada diri dia. Jadi dia tutup dengan cara yang macam tu. Dan yang keempat, walaupun kecil amalan kita di sisi Allah, di sisi manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala amalan itu dikira besar. Walaupun kita nampak tak jaga tepikan orang, benda kecil. Walaupun kita nampak tidak berhasad kepada orang, benda kecil. Tuan-tuan sekalian, yang kita duk nampak apa? Khatam Quran 5 hari sekali kita duk nampak besar boleh bangkit tahajud apa semua kita duk nampak besar yang tu dah. Jangan kita duduk combine macam tu, duduk compare macam tu, jangan tuan-tuan sekalian. Yang penting apa? Walaupun benda tu kecil, di sisi Allah Ta'ala amalan tu besar. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita duduk dalam, kalau kitab Jawi ni, kita muka surat muka surat apa tu Jawi ni? Dia pasal lama tak timbul, jadi dia tenggelam tu Saya ada insya-Allah ada. Muka surat apa? 27 betul. 27 baris yang kedua. Betul ya? 27 baris yang kedua. Kuliah kita yang lalu pada 14 hari bulan 2 2022. 2 3 4 5 6 7 8. Baru 6 bulan.
Baru 6 bulan. Allah, lama sungguh. Minta maaf tuan sekalian. Minta maaf sungguhlah. Dia kalut sungguhlah duduk di masjid ni. Yalah, siapa yang jaga masjid, dia tahulah kalut macam mana. Tuan-tuan boleh tanya Pak Su, jawatan kuasa masjid apa semua. Kan? Oh, kadang-kadang saja pergi cerita bila sikit. Kan? Bukan nak tutup kesalahan tak main 6 bulan tu. Saja bukan yang tu. Cuma nak abang apa? Tuan-tuan, kalau betul-betul nak jaga masjid ni, kadang-kadang dengan ahli keluarga pun tak ada. Tuan-tuan boleh duk pergi makan kenuri kenara apa semua ni, baru je nak keluar. Kita dah pakai baju apa semua baru saja nak keluar pipi, orang telefon pula ni Pak Su. Ada mayat pula dah. Ada mayat. Tuan sekalian duk nampak dah nasi kandang nak pergi makan tu. Patah balik. Bini kira duk tarik muka kuda. Lah muka kuda lah ni. Tuan, tarik muka kuda. Bagi kat orang lain, hak tu tuan-tuan. Dia sebenarnya nak lawan orang kata apa dalam masjid ni, siapa nak ambil jawatan ni tak apa, tak ada masalah. Nak lawan dengan singa di rumah tu. Hak yang kasar bagi kat orang lah, orang lain pun pengurusi juga. Tengok pengurusi, dia macam tu. Bukan cerita di sini, tempat lain lah. Pengurusi hak dulu tak ada apa pun, 6 bulan tak ada di kampung, okey lah. Yang abang sehari pun tak ada ni kelang kabut. Dia macam tu. Dia duk compare kita macam tu, tuan sekalian. Kan? Kita pun main lagu tu lah, nak balik rumah sakit kepala punya ribut taufan punya duk ada. Lepas tu dengan main kat sini. Jadi bila kita buat satu kerja, lepas tu tuan-tuan pula bagi sokongan kat masjid, yang ni lah yang melembutkan hati dan memujuk hati ni. Yang ni ya tuan-tuan sekalian. Bukan nak apa pun. Kita buat program masjid apa semua ni untuk nak bagi tuan-tuan main rasa selesa di masjid. Bila tuan-tuan boleh sambut rasa keselesaan tu, yang tu ya, bukan nak apa pun. Tuan-tuan, jadi pengurusi, timbalan pengurusi apa semua, bukan dapat gaji pun. Hak dapat tu imam. Tu tak betul. Ni saya ada ulang ni, kasar pula ni. Jadi tak payah, takat tu sudah. Takat tu sudah. Tak mau panjang-panjang. Allah, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Tapi saya duk heran, ada lagi. Lagi tak habis. Tak pasal dia duk main lampu ni. Duk heran apa? Pakat duk nak berebut apa pasal? Yang ni yang saya heran tu. Bila kita pergi tanya dak pakai nak berebut apa pasal? Ustaz, syurga Tuhan mahal kot. Dia pergi tu. Tak dapat harta dunia pun syurga Tuhan mahal kot. Sebab tu kami berebut nak jadi pengurusi. Contoh dia macam tu. Tapi bukan pengurusi baganyok, pengurusi bagan apa tak tahulah tu. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Mari kita tengok kitab kita. Yang tu saja selit biskit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. Dan faedah yang kelimanya, dengan sebab berkahwin itu. Tuan-tuan, ni faedah bagi berkahwin. Pasal itu orang suruh kita kahwin. Kahwinlah dia kata. Kan kalau kita tengok pun tuan-tuan, kita memang tak boleh duduk seorang. Dia kena duduk berdua. Duduk seorang ni payah, kan? Kawan-kawan kita ni ada 2-3 orang duduk seorang ni, tuan-tuan tengok. Dia jadi layang-layang putih tali. Satgi duduk di Kuala Lumpur, satgi duduk atas Bukit Bendera, satgi duduk ada tak tahu pergi ke mana. Kan? Ni yang kata kawan-kawan kita ni. Tapi bila dah berdua, dia nampak kemas sikit. Satgi duduk tang mana? Satgi duduk berjemuk dua orang tepi laut. Terkemas lah tu. Kan? Ni duduk berjemuk seorang-seorang tepi laut, jadi hangit seorang-seorang ke tu. Jadi kena menikah. Baik. Sebelum nak menikah, kena ada ilmu. Jangan duduk pakai menikah ke tu aja. Baik, antara faedah yang kelima dia kata, dengan sebab berkahwin itu apa dia? Pasal melawani hawa nafsu. Pasal kita nak jaga hawa nafsu kita. Kalau duduk seorang ni tuan-tuan sekalian, kan kita boleh tengok sana sini ikut dan kita. Tapi tempat melepaskan hawa nafsu tu tak ada. Minta maaf cakap lah. Tempat nak melepaskan hawa nafsu tu tak ada. Sama ada lelaki pun ataupun perempuan. Sama aja tuan-tuan sekalian. Sebab tu banyak kita tengok ni kes-kes yang berlaku. Minta maaf saya sebut lah. Kan dalam bahasa orang putih dia kata apa? Dia kata masturbation. Ataupun dalam bahasa dia kata onani. Apa dia? An-nikahu biyadih, kata bahasa Arab. Menikah guna tangan, tuan-tuan sekalian. Kan? Ada tak ada? Lah jadi benda biasa dah di kalangan orang muda ni. Kan? Dia jadi benda biasa. Pasal apa? Pasal memang dah kita manusia. Kita pun duk keluar berjumpa dengan manusia. Bila berjumpa dengan manusia, kalau ikut keadaan kita tu memang nak kena kahwin dah, tapi dah tak kahwin. Lepas tu jadi lagu mana tuan-tuan duk seorang-seorang. Pasal tu yang naik motor tu sak kiri sak kanan tu lah kali exhaust jatuh pun tak perasan. Pasal apa? Pasal tak tahu nak lepas tang mana, tuan-tuan sekalian.
Cerita, boleh faham tak? Tak memang nak dengar sopangan lawak, tapi sungguh dia nak lagu tu dia naik betul sambil duk menyanyi lagu apa kita pun tak tahu, sekali sampai rumah masuk bilik ayam. Yang tu ya. Boleh faham tak? Saya tuan-tuan kata, ustaz ni cerita 18 SX ni bukan masalah 18 SX, masalah ada realiti dia macam tu. Sebab tu Nabi SAW ditunjuk kat kita. Tuan-tuan, Nabi tunjuk kat kita ketika mana Nabi keluar. Tiba-tiba Nabi ternampak ada satu perempuan. Dan benda tu menyebabkan Nabi terasa, kan, terangsang. Nabi manusia, bukan nak kata ya takkan Nabi tak boleh nak jaga nafsu. Dah tuan-tuan. Hak Nabi tunjuk mereka kita ni untuk kita. Nabi tunjuk tu. Kalau Nabi tak bagi petunjuk macam tu, kita pun tak tahu rupanya cara dia macam tu. Bila Nabi keluar, Nabi terangsang. Lepas tu Nabi balik di rumah. Nabi selesaikan dulu hajat di rumah tu. Lepas tu baru Nabi keluar balik, barulah tenang balik. Hamai pilah macam mana sekalipun, sudah tidak merangsang kita. Boleh faham tuan sekalian? Nabi ajak macam tu. Kita pun lagu tu lah. Keluar bagus, dah pergi kerja tuan sekalian, tengok, patah balik pula. Awak pula dah. Dia kata, kalut. Dia buat gitu ya, kalut. Dia kata ya. Kan? Hak malung ni duk buat cong kodok nak bagi kat anak makan lagi. Dia kata, tak, dia kata. Sebelum aku naik gila. Allahu Akbar. Contoh. Tak apalah dia buat ambil dia. Betul tak tuan sekalian? Allahu Akbar. Payah kesian kat kawan hak bujang kasian. Tak lagi terjun jabatan aku tu ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita boleh cover hawa nafsu kita. Dan memerangikan akan dia. Maknanya kita boleh ada jalan yang keluar untuk keluar daripada hawa nafsu. Dengan mentakbirkan hak yang wajib atasnya bagi isterinya. Maknanya dia boleh. Bila dia dulu tak ada tanggungjawab apa, bila dah duduk dalam keluarga ni, dia faham macam mana keadaan isteri apa semua, dia tahu dah tuan-tuan. Kan, dia tahu dah. Dan juga dia sabar atas kelakuan isterinya yang tiada muafaqah dengan dia. Dulu dia seorang, dia nak buat apa silakan. Tapi lah ni tak boleh, terbatas. Bila dia nak keluar pergi mengai ikan ke apa, bini kata, abang, malam ni abang tak boleh. Abang dah 3 hari berturut-turut duk mengai ikan. Dia kata, tu salah duk mengai. Dia terbatas. Dulu tak ada tuan sekalian, dia keluar tu, kira mak kata nak pergi mana ni, kata nak pergi keluar mengai ikan. Lepas tu bila nak balik, tengok 2 tahun lagi. 2 tahun lagi baru balik. Dia pilih lena di laut, tuan sekalian. Mak dia pun tak fikir apa. Orang kata, mana anak hang nah dia kata tak tahu, kalau tak ada di tengah laut duk atas pokok. Lagu tu lah. Mak pun tak peduli pasal dia tahu kawan ni nanti akan balik mai. Tapi kalau bini dah, dia bila keluar tu, abang 3 hari abang 2 hari dah abang dah lupa kat saya dah. 3 hari ni macam mana dengan anak apa semua ni, duk tanya ayah dia mana, dengan saya pun ni tak apa nak sihat ni. Abang nanti nak bawa pergi hospital apa semua. Tuan-tuan, terbatas tak terbatas yang kata dia tu, pendirian dia mesti terbatas. Jadi bila macam tu, sekurang-kurangnya dia akan menjaga kita. Jangan duk turut sangat hawa nafsu. Pasal apa? Hang bukan bujang dah. Hang dah ada anak bini. Dan dia kata apa? Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu. Nampak? Menanggung atas kesusahan daripada isterinya. Kalau isteri dia susah, isteri dia sakit, tuan-tuan, itu sakit. Kan? Kita nak kena bertanggungjawab. Kata, abang, saya sorah tak apa nak keluar. Betul, pasal apa? Minum ayam asam pergi banyak. Pergi tu pula. Dia nak suruh kita bawa pergi ambil ubat. Itu aja. Kata, abang, saya tak apa nak larat sanggit sengai badan. Oh ya, kau sengai badan. Dia kata, bukan ada kayu kita beli kat pekan Cina tu. Hang jolok dengan tu. Dia suruh duduk gitu lah. Dia tak fikir, tuan sekalian. Bini dia ni pun nak lah bawa pergi hospital, pergi ambil ubat, lepas tu tolong mengurut sekat. Macam tu lah, nak kena faham atas kesusahan pada isteri dia. Dan juga mengusaha di dalam mengislahkan dia. Nampak tak? Kalau kita dapat isteri yang tak sama macam kita mungkinlah dulu kita mengaji agama, lepas tu kita ni ada kesedaran agama kat diri kita. Tiba-tiba kita dapat satu orang isteri yang kosong daripada agama. Dia tuan-tuan, dia dekat-dekat dengan nak nikah ni, barulah dia pergi masuk kursus kahwin apa semua. Dalam kursus kahwin, ustaz doa abang semayang wajib apa semua. Dia mula nak mengenal agama. Jadi mula nak mengenal agama, kita nak kena pedor pelan-pelan. Dia kata, mangkit semayang subuh lah. Dia pun bunyi dia jadi malas nak mangkit semayang subuh. Kita lah pelan-pelan duk gerak dia. Bukan duk pergi beratus kat dia dah. Hang ni bini aku, pasal bang tengok semayang nak jadi apa? Hang tahu tak menatang pun semayang. Oh, macam duk ceramah kat dia pula. Tak kenal lah macam tu. Tugas hang lah sebagai satu orang suami.
Kalau hang dapat satu orang isteri yang nol ataupun yang cetek pengetahuan agama, kita lah nak kena bantu dia. Kita nak kena habang kat dah. Ni hak tuan-tuan duk mengaji mana ni. Dengar malam ni macam mana, balik sampaikan pada isteri. Aku dengar macam tu. Tadi ustaz duk sebut lagu tu lah ceritanya. Bukan balik kita pun lebih kurang dengan dia. Mayang Isya. Tak lagi bang Betul nak mayang bila? Tak tahu, dekat 4 hari tak mayang. Tak apa, 5 hari yang kena mayang. Pergi tu pula dah. 5 hari yang kena semayang jadi ni. Tak apa bang. Abang pun baru hari ni semayang. Oh ya ke? Dua-dua orang tak semayang. Dan baik, dan juga menunjuki akan dia kepada jalan agama Allah Ta'ala. Itu tanggungjawab kita. Tunjuk dia kepada jalan agama Allah. Dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena berkenal dia. Yang kata Nabi Muhammad tu macam mana? Tuan-tuan, lah ni makin takut lah ni nak menikah pun. Kan? Budak-budak muda nak menikah ni makin takut. Pasal apa? Pasal banyak sangat soalan daripada isteri-isteri yang soalan yang bersifat sekarang ni. Yang bersifat contemporary ni. Dulu tak. Dulu bini kita kata habis semayang, dia semayang. Lah ni bini kita kata, abang semayang. Semayang ni pasal apa kita nak kena semayang? Nak kena jawab tu. Dah, abang semayang ni ikut cara siapa? Ikut cara Nabi Muhammad. Betul kan Nabi Muhammad duk ajar macam ni? Dia main soalan macam tu. Woi tuan-tuan, takutlah ni. Nak menikah pun, jaga elok-elok lah. Kita nak bagi anak kita menikah pun, dia kena soalan macam tu malam pertama, tuan-tuan sekalian. Jam dia. Oi, payah lah tu. Demai pula dia, pasal apa kita nak kena akad nikah macam ni. Demai, kita nak ajak dia agama, kita nak bimbing dia. Dia pula duk tengok agama ko TikTok sikit-sikit lagu tu lah. Ada ustaz mana-mana buat, dia duk baca lagu tu. Dia kata tak boleh, dia kata ni. Tak boleh ni, kalau agama ajak macam ni teruk. Ada tuan-tuan, duk condemn agama, ada. Tuan-tuan bayangkan, saya pun duk tengok TikTok juga. Bila ada satu ustaz yang duk pesan macam ni, duk pesan macam tu, saya saja duk tengok tang komen tu. Tuan-tuan, boleh dikatakan hampir 70%, 80% duk hantam kawan hak duk buat konten ataupun duk buat video tu. Tu yang saya tak berani sampai kelah buat TikTok. Saya duk pergi habang pula kita kena semayang, sesungguhnya semayang menjaga kita daripada buat benda-benda mungkar. Depa komen bawah dia, pandai lah dia ni bercakap, dia tok lebay mana ni. Ni hak kaki semayang lah banyak duk balas duit masjid, dia bibuh gitu. Hantam bosan tak? Hak ni dia buat ke mana hantar sekalian? Saya pula nak balas pula bawah tu pula. Hang cakap banyak, hang mai berjumpa dengan aku. Pram, depa viral Ustaz Luqman sudah duk maki orang. Tuan-tuan tak mengaji dah kat saya. Boleh faham tuan sekalian? Bahaya lah ni tak ada. Baru ni macam siapa? Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bila dia bawa keluar tentang siapa tu? Tentang satu perempuan yang hina Islam tu. Kan, yang buka baju, buat konten parody secara stand up comedy punya kan. Dia buat lawak lah apa semua. Kan mufti panggil. Mufti itu memberikan ruang kepada perempuan tu. Dah kata perempuan tu 15 juzuk mengapai Quran apa semua tuan-tuan. Masih ada lagi ruang kat dia. Jadi nak panggil mai, kita nak bentuk balik tuan-tuan. Berapa banyak orang duk pergi hantam mufti tu. Nampak tak? Hak duk pergi hantam tu. Dia kata bagi kat bagi kat Mufti Penang lah. Mai cerita tentang hak buruk-buruk kena tangkap JRO ke apa. Dia kata yang ni Mufti Penang cukup berahi dia berhayat macam tu. Nampak lah tuan sekalian? Orang tak fikirlah. Kita depan mufti ni, kita nak bercakap lebih sikit pun tak apa nak berani. Nak jadi imam, dia duduk belakang pun kita duduk ketak. Tuan-tuan, dia bukan nak tegur apa pun, tapi hormat kita, haibah yang ada kat dia tu. Hari ni tak ada dia hantam lagu tu ya. Dia tak fikir yang tangan mereka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang mulut dia duk bercakap kat belakang ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Atas dunia memang hang boleh bercakap dengan seikut-ikut nafsu hang, tapi di hadapan Allah hang kena bertanggungjawab. Yang ni yang kita nak kena bagi faham tuan-tuan sekalian. Baik, seterusnya dia kata apa? Kena bagi anak isteri kita kena bagi faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ada kawan, ramai kawan-kawan duk main sembang bila dapat anak perempuan ni tuan-tuan. Hantar sekolah agama hantar. Tapi dalam waktu yang sama duk sonok, duk tengok lagu-lagu Korea, K-pop. Kumpulan BTS lah, kumpulan apa bagai lagu tu. Dia syok tengok. Sampai dalam wallet depa ni kalau buka tuan,
BTS duk ada. Bukan gambar pak dengan gambar mak, gambar pak dengan gambar mak tu tak ada. Tuan, belakang BTS baru gambar kita. Ni, kumpulan Korea ni, duk tunjuk kumpulan Korea apa semua dia jadi macam tu. Ngaji agama, tapi dalam hati ada Korea. Banyak mana tuan-tuan sekalian, baru ni kita tengok pun bila satu penyanyi Korea yang mati bunuh diri. Anak perempuan kita, anak orang Melayu Islam yang beragama Islam sudah duk pi buat di tepi laut, pegang dengan lilin apa semua, duk bersedih. Ada pula duk pi baca reteh pula nak tujukan kepada hak si mati Korea ni, seolah-olah macam baca talqin, pakai duk menangis. Sahabat Nabi kena balun waktu kita duk dengar cerita Maulidur Rasul, tak menangis pun. Nabi SAW ketika mana dia dikecam, Nabi dihina, tuan, tak ada orang menangis pun. Umat Islam kena balun, tak ada orang menangis pun. Islam dihina, tak ada orang balun, tak ada orang menangis pun. Nabi Muhammad dihina, tak ada orang menangis pun. Tuan-tuan, tiba-tiba bila ada penyanyi yang bukan Islam meninggal, tuan-tuan sekalian, anak muda kita, anak perempuan kita pakai duk menangis ni. Ya Allah. Bila ada pula mufti pergi tegur pula, mufti pula tuan-tuan sekalian kena balun pula. Tuan-tuan nampak tak? Oi, hancurnya yang kata akidah kita pada hari ni. Yang ni yang kita nak kena jaga ni. Kita main ke masjid, kita tak fikir dah pasal handphone kita bagi seorang satu dah kat depa. Depa nak buat apa kita tak tengok dah waktu tu tuan-tuan sekalian. Allahu akbar. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah. Saya berdoa untuk diri saya, keluarga saya. Tuan-tuan pun sama untuk diri tuan-tuan, keluarga tuan-tuan. Biar Allah Ta'ala pelihara kita semua. Tak mau duk jadi karut-karut ni, kita tak mau. Baik, seterusnya dia kata, serta bersungguh-sungguh pula mengusahai bagi rezeki yang halal kerana memberi belanjakan akan dia. Ini di antara faedah kita keluar pergi kerja, seronok tuan-tuan sekalian, dapat duit gaji apa semua ni, boleh balik, duk bayar duit sewa rumah, lepas tu duk boleh bawa anak bini pergi makan. Oh, rasa puas lah. Rasa puas. Yang hari tu PKP sampai berapa 3 tahun apa semua tu. Pasal apa tuan-tuan ni jadi macam tu, yang habis-habis PKP pakai duk keluar pergi habis ni tuan-tuan sekalian, bawa anak bini pergi mandi manda sana sini, pergi berkelah lah, pergi makan, tuan-tuan, seronok. Kan? Yang ni lah keseronokan ni. Kan, itu di antara dia. Dan juga mentarbiahkan segala anak ni, perhati anak bila ada anak. Kan, baru ni satu orang India, polis, orang temu ramah dia, macam mana hidup berkeluarga. Dia kata saya very sad, dia kata sedih sangat-sangat. Apa pasal? Dia kata saya kerja polis, bila kerja polis saya ni nak kena posting rata tempat. Kan, bila saya posting saya akan berjauhan dengan anak, dengan bini, dia kata. Tapi yang paling saya terasa dengan anak. Saya duduk di luar 7 tahun. Sedang-sedang balik mai, anak hak kecil yang mula-mula saya nampak anak kecil itu besar depan mata saya. Sudah besar. Dan dia tidak membesar depan mata saya. Saya berasa tak apa nak syok. Kita boleh gitu tuan-tuan sekalian. Kalau anak ni daripada kecil, dia keluar main daripada umur sehari, lepas tu naik pergi sebulan, naik pergi setahun, naik pergi 2 tahun, naik pergi 5 tahun, naik pergi 7 tahun, sedang-sedang nak pergi sekolah menengah dah. Kita puas. Pasal apa? Pasal hang ni membesar depan mata aku. Tapi tiba-tiba tuan-tuan sekalian, anak kita baru keluar sehari, kita nak kena posting pergi rata ceruk apa semua, balik-balik main tengok anak sedih, tengok sikit macam tu, dia pun tak ada nak kenal kita lagi. Sedang-sedang balik main, besar, masuk sekolah rendah dah. Nampak dah? Apa tuan-tuan yang nak jadi apa tuan tu? Tak apa nak rapat dengan pak. Dia tak rasa kasih sayang pak. Ni satu India sebut ni. Dan dia bukan Islam. Dia sebut, dia kata yang tu, dia kata sama macam kita pun. Anak kalau boleh duduk depan mata kita, kita duk boleh tarbiah dia, kita kenal daripada kecil ni besar mana, dengan dia keluar ni kuning tak kuning lah, ni dah nak menikah dah, kita tengok Allah. Yang ni lah tuan-tuan sekalian, yang kadang-kadang seorang ayah tu meniti air mata ketika mana dia nak bagi anak dia kepada orang ni. Orang kata lah, ingat cerita Hindustan ke duk teriak apa? Dah, bukan masalah tu. Bila dia nampak anak dia sudah nak menjadi milik orang, dia keluar air mata ni pasal apa? Pasal budak ni daripada tapak kaki sebesar 1 jari. Daripada tapak kaki besar tu sampailah dia nak jadi bini orang.
aku tak pernah pun lekang daripada mata aku. Aku duduk tengok dia daripada kecil sampai besar. Dia teriak nanti dia mai cari aku. Dia susah dia mai cari aku. Hari ni lepas daripada dia menikah nak jadi milik orang lain, dia dah tak cari aku dah. Dia sudah ada orang lain. Yang tu yang air mata jantan bapak tu mula keluar tu. Boleh faham tak? Tuan-tuan rasa tak benda macam tu? Kau tak rasa duk kira envelope yang duk masuk dalam tangan ni? Haji tak teriak pun dia kata teriak apa dulu mai ayat liuk tu kira ni. Amboi dia tu mai salam kosong. Kira tu. Yang anak dia nak menikah dengan orang lain dah. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah. Kalau betul-betul kita jaga keluarga kita, kita akan rasa benda ni. Tuan-tuan, yang kata anak ni kalau dah mula besar, kita takkan dapat dah waktu kecil tu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok ketika mana dapat cucu. Allah, dia jaga sungguh cucu dia. Sehingga kan anak-anak pun berasa cemburu. Oh, dia kata Tok Wan lah dulu dengan ayah dengan mak ni. Kan Tok Wan ni kalau dengan ayah ni tak boleh dia tengah duduk lena ni. Kalau kami lalu, kami lintah tempat lena, satgi kena dengan batang beban. Batang beban dia ambil tahu nak tahu. Satgi kena, lah ni dia lena lah. Cucu duduk di alang terjun pacak atas perut pak Tok Wan. Pum kata terjun Tok Wan mangkit-mangkit kerana angkat Allah cucu memang peluk pula tuan-tuan sekalian. Padahal tercirit dah Tok Wan tu pun. Tak apa peluk cucu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dulu dia tak dapat nak bagi pada anak dia macam tu. Jadi mai ke cucu Allahu Akbar. Sampai dia boleh warning anak dia sendiri. Hampa kalau nak pukul cucu kau jangan bagi nampak depan mata aku. Belakang aku tak apa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak sempat ni dengan anak ni. Anak dah besar lah. Kita rasalah nanti benda-benda macam tu. Allahu Akbar. Baik. Maka sekaliannya itu iaitu amal yang amat besar pahalanya Allah. Tuan nampak dah? Hak kita duk buat ni, hak kita duk jaga keluarga ni, hak kita duk touching ni tuan-tuan sekalian. Bukan nak tunjuk ke orang. Tapi ini agama kata apa? Dia kata yang ni pahala cukup besar. Hang jaga bini hang jaga keluarga hang, pahala cukup besar ni. Dan dia kata apa? Dia kata kerana adalah pekerjaan yang demikian itu riayah. Riayah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu dia kata hang pelihara. Riayah tu pasti hang jaga. Tanggungjawab hang. Hang ada tanggungjawab sebagai satu orang suami. Hang jaga isteri hang. Isteri tu isteri hang. Hang ada tanggungjawab sebagai satu orang bapa. Hang bela depa. Hang biar depa duduk dalam keselamatan. Depa duduk dengan hang bila ayah ada depa rasa selamat. Yang tu riayah. Itu pahala yang cukup besar. Tapi kalau mereka duduk dengan hang, hang pun duk pukul mereka. Kalau mereka duduk dengan hang, mereka rasa takut. Ada tuan-tuan jenis macam tu. Dia tanya kita ni, ayah nak pergi kerja? Pergi kerja. Ayah pergi lama tak? Dia tanya begitu. Tu ayah pergi 3 hari. Oh, 3 hari. Yes, kau belakang yes. Pasal apa? 3 hari tak gaduh nak jumpa muka ayah ni. Sagi ada saja. Tak kena hak nu, tak kena hak ni, tak kena. Tuan-tuan sekalian. Ada saja. Duk seronok 3 hari dah. Tiba-tiba ayah telefon dah. Telefon mak. Ni apa nama ni aku nak balik ni. Aku nak beli apa semua ikan basket di rumah ada. Mak siapa telefon? Ayah, awak. Ayah nak balik Allah, tak seronok mak. Dia jadi lagu tu. Budak-budak jadi lagu tu. Hak tadi ni duk lompat merata apa semua ni. Dengar kereta ayah ni senyap tu. Dia jadi mai balik orang kata apa? Awan hitam sudah datang balik. Demai awal hitam nampak serba nak kilat, tak kilat. Demai kat atas kepala tu pasal apa? Sehari jahanam pak nak kata apa? Masuk sungguh. Aku tinggal baru 3 hari hampa tengok ni ikan aku, akuarium aku beli hampa boleh duk berenang dalam tu. Sungguhlah. Tak boleh faham. Yang kata pak pun. Ya Allah. Kita dulu pun lagi teruk. Anak tak apa takat terjun dalam akuarium pak ya. Kita ni duk pergi berenang dalam kolam masjid. Yang kata kita ni. Ya Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan dia kata apa? Dan satu lagi wilayah. Wilayah ni apa? Kita orang kata apa? Kita bertanggungjawab. Kan? Hak tadi ni kita memelihara, yang kedua kita bertanggungjawab. Anak sakit kita tanggungjawab. Bukan bagi mak seorang aja yang jaga anak, ayah pun sama. Walaupun nampak ayah relax macam tak ada apa, mak ni tuan-tuan sekalian bila anak sakit dia berdoa ke Tuhan ni. Merata doktor dah duk pi tapi anak tak apa nak sihat, mak duk berdoa ke Tuhan ni, ya Allah bagilah, sampailah keluar daripada kalam mulut mak ni, ya Allah bagilah sakit dia mai kat aku, ya Allah.
Ayah ni nampak relax tuan-tuan, tapi dalam hati ni duk bergelora. Saat duk pergi tanya tang mana ada ubat. Tang mana ada macam tu. Oh tuan-tuan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka adalah kelebihan keduanya itu. Maknanya ibu ayah ni, kita jaga keluarga, kita jaga isteri, kita jaga anak-anak. Kelebihan yang amat-amat banyak. Lagi amat besar, dia kata. Jaga yang dua tu. Maka sabda Nabi SAW, yaumun min walin adilin afdalu min ibadati sab'ina sana. Artinya satu hari daripada wali yang adil. Maknanya satu hari, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Hadis ni hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif tapi fadail kita nak ambil fadilat dia tu. Maksud dia apa? Satu hari hang boleh duduk di rumah. Satu hari hang boleh jaga isteri hang. Satu hari hang boleh jaga anak-anak hang. Hang jaga dengan penuh kasih sayang. Lebih baik daripada hang beribadat selama 70 tahun. Daripada hang beribadat 70 tahun, hang tinggal keluarga hang terabur. Hang tinggal isteri hang tidak ada tempat untuk mengadu. Hang tinggal anak-anak hang tidak ada tempat untuk memberikan keselamatan. Hang tak peduli dekat dia. Hang duk tumpu ke amal ibadat 70 tahun. Lebih baik hang duduk di rumah satu hari. Itu lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Boleh faham tak sekalian? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya. Dia main kesusahan ahli macam-macam tuan-tuan. Bila menikah ni baru kita tahu isteri kita macam mana, dapat anak pula nanti macam mana, pandai tak pandai jaga anak, macam mana dengan keluarga isteri kita. Yang tu semua kita nak kena hadam, nak kena telan. Lah ni kita tak nampak pasal tengah duk bercinta ni tuan-tuan, biasalah. Tengah duk bercinta, yang kita pun sebagai bakal pak mentua pun tengok, oh bagusnya mai dengan buah kepiah putih, kita suar tangan, dia salam sampai atas kepala bau. Dia cium kita. Dia cium cok atas kepala bau. Apa dia? Dia kata hormat kat pakcik. Ui bagus sungguh. Untuk sekalian nampak dah. Tapi lepas kahwin baru kita tahu lagu mana. Kita suar tangan, dia suar pungkok dekat kita. Kan? Ada jenis lagu tu pun ada. Jadi tuan-tuan, dia kata apa? Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya. Kan dapat isteri tak apa nak dengar cakap. Yang tu benda biasa lah tuan-tuan sekalian. Jangan kita duk balik, duk pergi cerita dekat orang, lepas tu duk pibuk di Facebook lah apalah, dia kata, jangan, berlakon lah, dia buh lagu tu, di Facebook dia buh sikit lah, berlakon. Jadi orang duk tanya, apa pasal? Baru menikah 3 hari dah nak berlakon dah, berlakon mak kilau kah? Ada jenis kaki silau kah? Dia pergi tanya lagu tu, dia kata, sudah, dia kata, dulu aku duk ingat ke bagus, nampak dengan pakai tudung, apa bagai, duk tunjuk gambar purdah apa, rupanya berlakon. Jangan, tuan-tuan, yang Tuhan kena tempuh lah. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal kalau Tuhan bagi dua-dua ni tuan-tuan sudah ada sifat kelebihan, dia tak boleh nak hidup juga. Pasal dia ni lebih, jadi bergaduh ya. Jadi korang-korang satu dikorang, satu ni lebih, barulah saling melengkapi antara satu sama lain. Boleh faham tak sekalian? Baik. Jadi dia kata apa di sini? Dia kata maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan juga anak-anaknya itu menempati akan kesusahan di dalam perginya perang fi sabilillah. Maknanya apa? Kalau kita tanggung susah depa, kita duk pulun pergi cari makan, kalau kita duk pulun nak tarbiyah depa, sama seperti mana kita keluar pergi fi sabilillah. Keluar sama pergi perang fi sabilillah. Sama macam tu juga. Nak perang fi sabilillah belum tentu kita akan balik dalam keadaan hidup. Nak pergi ke sana kita kena bawa persediaan senjata apa bagai. Lepas tu kita nak kena mengelak daripada peluru apa semua. Sama macam rumah pun. Kita nak jaga, nak pelihara isteri kita, kena ada juga persediaan. Macam mana hang nak jaga dia, macam mana hang nak tarbiyah dia, macam mana hang nak bagi makan kepada dia. Sama juga macam anak-anak. Hang kena ada ilmu sebagai bapa untuk hang nak didik anak-anak. Kalau hang terlepas langkah sikit, nanti benda tu akan memakan hang. Hang jaga anak, hang langsung tidak tegas kepada anak hang daripada soal agama. Anak hang akan jadi peluru untuk nak makan hang balik. Benda tu sama macam mana? Fi sabilillah. Perang fi sabilillah. Boleh dekat tu? Sikit lagi. Yang ni pahala menanggung kesusahan ahli itu. Seperti mana menempatinya pahala kesusahan pergi perang fi sabilillah. Tu dia tuan sekalian. Pahala tu cukup besar kalau boleh jaga ahli keluarga kita.
Dan demikian lagi belanja yang dibelanjakan kepada isterinya. Nampak dah? Hak ada duit tu belanja kat isteri. Isteri pula jangan pula dok pi buat apa nama, dok pi buat konten lah ni konten. Duit suami, duit isteri, duit isteri, duit isteri. Ai pula. Kan? Ha tu yang suami takut tu. Baik, belanja yang dibelanjakan kepada isterinya maknanya nafkah bagi kat isteri. Dan juga anak-anaknya itu terlebih besar daripada pahala belanja di dalam perang fi sabilillah. Kan bagi kat depa, bawa depa makan, bagi cukup pakai depa apa semua tu, tuan-tuan, yang tu lebih besar. Kerana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam perang fi sabilillah, dan dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam memerdekakan sahaya, dan dinar yang engkau sedekahkan dengan dia atas orang yang miskin, dan dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu itu, maka yang terlebih besar pahalanya itu, iaitu dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu itu. Nampak tak sekalian? Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia wajib vs sunat. Betul tak? Yang kita pergi belanja kepada orang miskin, yang tu sunat. Yang kita duk pergi belanja kepada nak memerdekakan sahaya, kalau ada hamba waktu ni, itu sunat. Yang kita duk pergi belanja untuk nak sedekah kepada orang apa semua, itu sunat. Tapi kalau hak kita nak bagi kepada isteri kita, itu wajib. Jadi bila wajib bertemu dengan sunat, yang mana lebih afdal? Wajiblah lebih afdal. Kita kena bagi isteri kita makan, kita kena bagi tempat tinggal dia, kita kena bagi pakaian dia, kena bagi ubat-ubatan dia, kena ajang agama dekat dia. Lepas tu kita kena bagi kepada dia makanan-makanan yang halal. Itu kewajipan kita. Dia bukan jadi benda tu benda sunat, dia jadi benda wajib. Hak lain semua benda sunat. Hari ni tuan-tuan sekalian lain. Kita dengan kawan-kawan kita boleh belanja sampai 30 meja, tapi mai dengan isteri bila anak dah makan lebih sikit apa semua, tarik muka tu Ada tak ada jenis macam ni? Tak apa ni angguk kot baganyok ni. Dia nak bawa keluar sikit, Allah, dengan kawan-kawan ni tuan-tuan sekalian, bawa keluar ni tak kira kan. Tapi dengan bini kita, abang nak beli sikit bang, beli apa ni, apa barang dapur nak habis. Takkan tak ada kot. Bulan lepas bukan makan dah. Bulan lepas dia kata tu. Lepas tu nak makan apa? Ubi kayu dah. Makan ubi kayu di rumah dia. Tapi dengan kawan-kawan tuan-tuan, subhanallah, dengan hak nu, dengan hak ni apa semua. Oh, jenis-jenis macam tu. Dan telah menyebutkan di dalam hadis ini oleh Al-Arif Billah Sayyiduna Abdullah Al-Haddad. Nah, Sayyidina Abdullah Haddad juga menyebut hadis ni. Dan lagi sabda Nabi SAW. Cukup lah dekat tu noh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup berarti dekat tu, panjang ni. Jadi kita akan sambung lagi tuan-tuan sekalian mengenai perkara-perkara yang tersebut ini. Okey, tuan-tuan tanda macam tu. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang membelanjakan oleh seorang laki-laki atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ambil pen warna merah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.